Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam JBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya nak buat live ringkas ni untuk menjelaskan beberapa isu yang berbangkit selepas live saya semalam. Ya. Jadi live saya semalam anda boleh rujuk ya di YouTube Regi Jesse Ritaudin. Tajuk dia, saya bacakan tajuk dia sekejap ya. Okey, jadi live saya semalam tajuk dia adalah okey, sekejap. UMNO bunyi semboyan ke untuk PRU15? So itu tajuk dia. Ya. Jadi saya bincangkan berkenaan dengan kenyataan Ahmad Maslan yang sekarang wajib dijawab oleh dijelaskan oleh Ismail Sabri dan juga Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Jadi susulan live itu ada pelbagai soalan yang dilontarkan kepada saya. Jadi setelah meneliti soalan itu dan dalam percubaan untuk menjawab soalan itu, saya sedar ada sedikit kesilapan dalam pemahaman saya berhubung dengan MOU. Dan setelah meneliti juga kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh blogger-blogger lain, pihak-pihak lain, saya mendapati sebenarnya ada salah faham menyeluruh terhadap maksud kandungan MOU. Jadi di sini saya ingin jelaskan mengapa, dan saya sendiri tersilap ya, mengapa jika UMNO, okey, andai kata UMNO lah, dia tarik sokongan terhadap Ismail Sabri secara rasmi, dan jika MP-MP UMNO menarik sokongan terhadap Ismail Sabri dan mengumumkannya secara rasmi, dan jika berlaku usul percaya atau tidak percaya terhadap Ismail Sabri, maka melainkan yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat politik, kerajaan Ismail Sabri boleh tumbang dan MOU tidak dapat melindungi kerajaan Ismail Sabri. Ya. Ini yang saya dapat tahu. So ada percanggahan dalam pemahaman. So saya tidak tahu kedudukan Pakatan Harapan dalam isu ni apa, tetapi setelah mengkaji saya dapati satu kenyataan daripada Setiausaha Agong DAP Anthony Loke yang nampaknya ke arah itulah, ke hala itu. Jadi sebab berlaku kesilapan ini dari pihak pelbagai pihak, khususnya saya ya, pemahaman ni, sebab saya apabila mengkaji MOU sebenarnya saya lepaskan kepada pihak ketiga untuk bantu mengkaji MOU tu, kemudian merumuskannya kepada saya. Jadi saya sendiri tidak kaji MOU tu. Tetapi bila banyak soalan dilontarkan kepada saya, jadi saya telah mengkaji secara mendalam MOU berkenaan, dan berdasarkan apa yang telah saya lihat, sebenarnya jika esok berlaku usul tidak percaya atau percaya kepada kerajaan pimpinan Ismail Sabri, dan jika usul itu akhirnya selepas undian dibuat ianya tidak menyebelahi kerajaan pimpinan Ismail Sabri, maka Ismail Sabri boleh tumbang. Okey. Maknanya jika UMNO tarik sokongan, MP-MP tarik sokongan dan menerusi Ismail undi percaya atau tidak percaya, terbukti bahawa sejumlah MP UMNO telah menarik sokongan terhadap dia, Ismail Sabri boleh tumbang, melainkan diisytiharkan darurat politik. Sebabnya di dalam MOU ni persefahaman yang dicapai adalah seperti berikut. Dia sebenarnya ada dua perenggan penting yang menjelaskan persefahaman dalam MOU tu berhubung dengan kestabilan kerajaan, iaitu saya bacakan ya. Perenggan pertama tu adalah Seksyen 3.3A, tertakluk kepada penunaian dan pelaksanaan transformasi di dalam memorandum persefahaman ini, mengambil Pakatan Harapan mengambil
pendirian, menyokong atau berkecuali bagi undi belanjawan 2022 dan Undang-Undang Perbekalan atau Kewangan berkaitan dengan belanjawan 2022 selepas proses penggubalan rang undang-undang tersebut. Okey, itu tak apa sebab belanjawan dah habis. Dan Seksyen 3.3b menulis tertakluk kepada penunaian dan pelaksanaan transformasi dalam memorandum persefahaman ini, Pakatan Harapan akan mengambil pendirian, menyokong atau berkecuali dalam proses meluluskan apa-apa usul kerajaan atau rang undang-undang lain yang kegagalan meluluskannya merupakan satu bentuk ketidakpercayaan atau ketidakyakinan kepada kerajaan selepas proses penggubalan rang undang-undang tersebut dirundingi dan dipersetujui secara bersama pada dasarnya. Sebenarnya kalau kita lihat MOU ni sebenarnya tidak melindungi kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Okay, langsung tidak melindungi jika ada usaha untuk sabotaj. Dan ini sebenarnya telah diakui, saya dapat tahu, oleh Anthony Locke. Jika UMNO, MP-MP UMNO lah, berdasarkan pemahaman saya sekarang, jika MP-MP UMNO menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, kemudian dibuat usul undi percaya atau tidak percaya, ya, contohnya MP-MP UMNO, ada MP UMNO melontarkan usul undi percaya, ataupun pihak lain dalam pembangkang melontarkan usul undi percaya, tidak percaya dan sebagainya, ya. Dan jika berlaku usul itu, sebenarnya Pakatan Harapan tidak perlu terlibat dalam undi tersebut. Okey. Tidak terlibat, ya, dia tidak perlu, tidak diwajibkan untuk menyokong Ismail Sabri. Ya, tidak diwajibkan dalam MOU tu untuk menyokong Ismail Sabri. Maka jika Ismail Sabri atau kerajaan kalah dalam usul yang dibentangkan, maka boleh tumbang. Itu yang setakat ni saya dipahamkan, dan saya sedang dalam proses mendapatkan pengesahan daripada satu atau dua pakar perundangan lain bagi melihat pandangan mereka berhubung MOU ni. So inilah yang saya nak jelaskan, sebab ada banyak pertanyaan, adakah MOU melindungi Ismail Sabri? Jadi saya tak nampak bahawa MOU ni melindungi Ismail Sabri. Saya baca kenyataan Anthony Locke, ya. Kedudukan beliau sebagai PM tidak tergugat kecuali ada orang dalam kerajaan menarik sokongan terhadapnya, termasuk dari parti beliau sendiri. Maknanya jika orang dalam kerajaan menarik sokongan terhadap dia, dia boleh hilang majoriti. Majoriti, saya silap semalam, majoriti tidak termasuk, ya, MP-MP Pakatan Harapan. Sebab MOU ni bukannya sokongan terhadap Ismail Sabri, ya. Jadi sebenarnya saya kurang jelas lah bagaimana MOU ni boleh membawa kestabilan politik. Sepatutnya bila kerajaan rapuh, dan jika Yang di-Pertuan Agong inginkan kestabilan politik, maka di dalam MOU ni pihak kerajaan telah berjanji tidak akan bubar parlimen sebelum 31 hari bulan Julai. Dan untuk memastikan kerajaan akan kekal stabil sehingga tarikh tersebut, jadi satu-satunya cara adalah persefahaman yang berupa sokongan terhadap Ismail Sabri dalam tempoh itu. Tetapi di dalam MOU ni jelas bahawa persefahaman antara Pakatan Harapan dengan kerajaan bukannya dalam bentuk melibatkan sokongan. Maknanya jika MP-MP UMNO menarik sokongan dan jika berlaku usul undi tidak percaya, Ismail Sabri boleh jatuh, ya. So baru saya faham mengapa Ahmad Maslan semalam membuat kenyataan bahawa UMNO sudah bercerai dengan Bersatu. Kenyataan itu sebenarnya adalah kenyataan yang mencadangkan bahawa UMNO tidak lagi duduk dengan Bersatu dalam kerajaan, blok kerajaan, kerana sekarang UMNO dan Bersatu jika masih duduk dalam blok kerajaan, mereka adalah sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia, maka belum bercerai.
Jika sudah bercerai, maknanya satu penjelasan lanjut harus diberikan oleh Ismail Sabri dan juga Muhyiddin Yassin, apakah benar UMNO masih dalam kerajaan atau UMNO bukan lagi dalam kerajaan, atau kedua-dua UMNO dan PPBM bukan lagi dalam blok kerajaan. Ini harus diperjelaskan susulan kenyataan Ahmad Maslan. Okey, dan nampaknya jika esok ada pengumuman MP-MP menarik sokongan, Ismail Sabri tidak ada tempat bergantung. MOU bukannya tempat bergantung. So ini yang anda saudara-saudari perlu faham. Jadi itulah dah timbul soal lah, apakah sebenarnya fungsi MOU ni. Bagi saya cacat jika tidak ada faktor sokongan sehingga 31 Julai. Saya menentang MOU, tetapi ini untuk tujuan perbincangan. Jadi melainkan berlaku darurat politik, kedudukan Ismail Sabri boleh digugat oleh UMNO, dan maka dengan itu saya faham mengapa Muhyiddin beria-ia hendak mendapatkan sokongan pejuang, pihak-pihak lain, ya, kerana dia tahu jika sokongan dia cukup dan jika amat mudah bagi mengganggu-gugat majoriti Ismail Sabri, kerana majoriti Ismail Sabri tidak mengambil kira ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Dan jika boleh diganggu-gugat majoriti Ismail Sabri, ya, dan jika dibuat undi percaya atau tidak percaya secara langsung dan Ismail Sabri gagal dalam undi itu, atau jika dikumpulkan akuan-akuan bersumpah dan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan ia menunjukkan bahawa Muhyiddin contohnya ada sokongan majoriti, maka kerajaan boleh tumbang. Kerajaan boleh tumbang kerana tidak ada apa-apa yang tertulis di dalam MOU untuk menyelamatkan Ismail Sabri dalam keadaan itu. So sebenarnya MOU ni tak boleh bantu Ismail Sabri dalam banyak perkara. Memang nak tumbangkan kerajaan boleh. Okay? So itu yang saya dapat tahu. Jadi saya akan melakukan siasatan lanjut dengan merujuk kepada peguam-peguam lain, kerana mungkin tafsiran ni ada macam-macam lagi. Tetapi apa pandangan saudara-saudari? Jadi sila nyatakan sekarang. Dan jangan lupa ya, tak apa, yang itu bila sampai masa saya umum. Okey. Zalia, kesian Ismail Sabri, orang-orang UMNO kluster mahkamah. Ya, betul. Tuan Fauzi, tuan, saya dah naik menyampah dengan kluster-kluster politik dalam Malaysia sekarang ni. Semua menyampah. Saya pun menyampah. Ya. Zamzani Abdul Ghani, mohon ulas tuan berita hari ini. Presiden UMNO Zaid Hamidi berkata tempoh berakhir MOU tu cukup setakat tarikh yang dipersetujui sahaja dan kerajaan telah bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum 31 Julai. Okey, Zahid dia boleh berkata apa saja. Dia dah berkata sebelum ni pun benda ni bukannya baru. Jadi itulah yang saya kata. MOU ni kira ada pun, saya nampak dari satu sudut Ismail Sabri masih boleh ditumbangkan kerana MOU ni bukannya sokongan. Itu pokok dia. MOU ni bukannya dimasuki antara PH dengan UMNO. MOU ni dimasuki antara PH dengan kerajaan, pimpinan Ismail Sabri. Jadi ini bukannya sokongan. Jadi jika berlaku usul percaya atau tidak percaya, masih Ismail Sabri boleh ditumbangkan. PH boleh mengambil sikap berkecuali, ataupun dia boleh tidak mengundi dengan cara yang menyebelahi Ismail Sabri. Tidak ada disebut apa-apa mengenai usul percaya atau tidak percaya. Dan jangan lupa ya,
Seksyen 3.3B mengatakan tertakluk kepada penunaian dan bla bla bla, Pakatan Harapan mengambil pendirian, menyokong atau berkecuali dalam proses meluluskan apa-apa usul kerajaan. Jadi usul percaya atau tidak percaya ni tidak semestinya perlu diusulkan oleh kerajaan. Ianya boleh diusulkan oleh blok MP blok kerajaan yang ataupun mereka dari luar kerajaan, lebih tepat mereka dari luar kerajaan. Contohnya boleh diusulkan oleh seorang MP warisan contoh, atau seorang MP muda contoh, atau pejuang contoh, siapa-siapa dari luar kerajaan boleh usulkan. Dan ini kalau usul itu berlaku, ianya tidak lagi kena-mengena dengan MOU ni, dan saya lihat Ismail Sabri tetap boleh tumbang. Jadi ada banyak loophole dalam MOU ni yang membolehkan usaha menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. So ini yang saya lihat dalam MOU ni. Cuma Ismail Sabri selamat jika ada usul yang dibentangkan oleh kerajaan seperti rang undang-undang, di mana jika usul itu gagal, ianya boleh dilihat sebagai ketidakpercayaan atau ketidakyakinan kepada kerajaan. Dalam pada itu ya, MP Pakatan Harapan boleh mengambil pendirian menyokong ya, ataupun berkecuali. So saya nampak ada banyak kecacatan lah MOU ni. Saya pun perlu kaji lebih, dan saya pun perlu dapat pendapat lebih banyak peguam. Tetapi yang saya pasti ini bukannya sokongan. Jadi majoriti Ismail Sabri tidak mengambil, semalam saya silap, tidak mengambil kira MP Pakatan Harapan. Jadi jika UMNO menarik sokongan, Ismail Sabri hilang majoriti. Okey. Anggun Tina, haha, that's why warisan tidak terlibat dengan MOU. Baru faham ke? Dari awal lagi dah tahu, kami dah tahu apa tujuannya. Jika dibatalkan, kerajaan Ismail Sabri runtuh. Sebenarnya kamu pun tak faham sikit. Okey. MOU batal ke tak batal ke? MOU batal, kerajaan Ismail Sabri tak runtuh. Dia berpandu kepada majoriti berdasarkan sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO atau Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GPS, sokongan ahli-ahli Parlimen, blok kerajaan. Tak mengambil kira PH. Jadi MOU ada tak ada tidak menjadi pertimbangan, kerana MOU ni bukan bentuk sokongan. MOU ni hanya membantu Ismail Sabri jika ada usul rang undang-undang atau usul-usul yang dibawa oleh kerajaan ke parlimen atau belanjawan. Dekat situ ia membantu, kerana Pakatan Harapan akan membantu memastikan tidak berlaku kegagalan usul, supaya tidak nampak seolah-olah Ismail Sabri ada ketidakpercayaan terhadap kerajaan Ismail Sabri. Tetapi selebihnya dari sudut majoriti sama, ada MOU tak ada MOU sama. So saya rasa itu yang korang kena faham. Jadi jika ada MP dari blok kerajaan tarik sokongan, MOU ni tak akan bantu. Ada MOU pun boleh tumbang. Dan jika bukan nak kata bila tarik MOU kerajaan automatik akan tumbang, tak. Semuanya balik kepada majoriti. Ada ke tak ada MOU, kalau majoriti hilang dan dapat dibuktikan, ianya kerajaan tumbang. Dan PH tidak wajib, ya. Tidak ada apa-apa dalam MOU mengatakan jika ada usul percaya tidak percaya, PH wajib membantu Ismail Sabri supaya untuk memastikan kerajaan tidak tumbang. Maknanya PH pun boleh terlibat dalam usul undi percaya atau tidak percaya sebegitu rupa sehingga menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Itulah saya nampaknya MOU ni saya tak faham dari sudut apa ianya boleh menjamin kestabilan politik sehingga 31 Julai. Jadi saya rasa ini semua retorik yang dilontarkan oleh Zaid Amidi, tunggu MOU dan sebagainya. Ini semua retorik untuk
disuap kepada orang awam, tetapi dalam hati semua orang tahu MOU ni tak boleh halang jika UMNO atau kluster mahkamah ingin runtuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Ini kenyataan-kenyataan Zahid Hamidi nak tunggu sehingga 31 dan sebagainya. Zahid Hamidi kata kita akan tunggu sehingga 31 Julai untuk bubar parlimen. Itu pun menurut pemahaman saya tidak benar. Sebenarnya tekanan diberi kepada Ismail Sabri untuk menghadap agung biar dalam bulan Ramadan sekalipun untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Tetapi itu kenyataan Zahid Hamidi saya rasa untuk suapan awam. Saya beri satu contoh. Zahid Hamidi kata tak akan bubar sehingga 31 Julai. Tetapi ini tidak akan menghalang kluster mahkamah daripada menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Mungkin mereka dah rasa Ismail Sabri tidak sekali-kali akan menghadap agung untuk membubarkan parlimen. Jadi Zahid beranilah, dia kata, kerajaan kami akan pegang pada janji tidak bubar sebelum 31 Julai. Tetapi disebabkan mereka dah tahu Ismail Sabri tidak ingin mengusulkan pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong, jadi mereka boleh mengambil hala lain. Dah tahu Ismail Sabri tidak ingin bubar parlimen, jadi mereka cuba tumbangkan kerajaan. Jadi jika kluster mahkamah menarik sokongan, boleh tumbang kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Jadi itulah yang saya maksudkan semalam. Sekarang Ismail Sabri dengan Muhyiddin kena jelaskan maksud kenyataan Ahmad Maslan bahawasanya UMNO dan PPBM sudah bercerai. Syukur Abdul Rahman, jika kerajaan rapor PRU lah jalan terbaik. Ramai sudah sedar PRU bukan jalan terbaik sebab lihat di Johor, lebih 3/4 rakyat pengundi berdaftar, dan ini mewakili rakyat Johor lah, tidak memilih kerajaan yang menang majoriti 2/3. Jadi pilihan raya sudah gagal dari segi fungsi, dari sudut moral, untuk membawa suara rakyat kepada Dewan Undangan Negeri, kerana kerajaan yang akhirnya terbentuk dengan majoriti 2/3 bukannya pilihan lebih 3/4 pengundi berdaftar. Jadi ada kegagalan sistem pilihan raya dari sudut moral disebabkan itu. Jadi jika PRU diadakan sekarang dengan rasa muak rakyat terhadap percaturan tahap menggila politik dan dengan ketiadaan formula khusus daripada blok alternatif setakat ini yang saya maklum, maka jika terlalu ramai tidak keluar mengundi, akan jadi situasi sama seperti Johor. Andai kata berlaku situasi sama seperti Johor di peringkat persekutuan, maka ini bukannya menjadi kerajaan mandat rakyat secara prinsip. Dan ketidaktentuan politik, huru-hara politik, kecelaruan politik akan berterusan bagi 5 tahun. Ianya tidak akan menyelesaikan masalah, ianya akan merumitkan lagi keadaan dan negara akan makin mudarat. Jadi PRU nampaknya tidak lagi satu penyelesaian. Sebab itu penyelesaian terbaik untuk jangka pendek, sederhana dan panjang adalah untuk mengadakan darurat politik. Dan cadangan saya seterusnya Mageran. Saya terus ke bawah dan saya perlu berhenti dalam 2 minit. Jika Adnan Hassan, jika UMNO tarik sokongan tapi dapat sokongan PH pada Ismail Sabri, bolehkah kerajaan Ismail Sabri terus memerintah? Boleh. Jika UMNO tarik sokongan tetapi jika MP PH menyokong Ismail Sabri, asalkan dari kiraan undi melebihi Ismail Sabri dapat majoriti, maka dia kekal PM. Maksud saya dalam live ini adalah MOU ni bukannya sokongan. Maknanya hanya disebabkan MOU ini tidak bermakna Ismail Sabri ada sokongan MP PH.
So MPN PPH tidak wajib menyokong Ismail Sabri jika berlaku usul percaya tidak percaya. Cuma saya boleh katakan, tapi jika soalan anda tiba-tiba berlaku usul percaya atau tidak percaya dan MPN PPH menyokong Ismail Sabri, tidak semestinya Ismail Sabri tumbang, sebab akhirnya kita kena kira berapa undi menyokong. Jika Ismail Sabri dapat majoriti, kerajaan dia tidak tumbang, ya. Okey, saya terpaksa berhenti sekarang. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya, link saya akan letak di atas, dan juga pastikan anda baca link-link berkaitan, dan jangan lupa ke YouTube Regi J.C. Ritaudin untuk merujuk live semalam berhubung kenyataan Ahmad Maslan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.